اهتدى إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي يسر ولا تعسر اللهم تمم بخير أرحم الراحمين اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا اللهم ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك أما بعد. Muslimin, muslimat, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah taala masih lagi diberi kekuatan dan masih lagi ada hidayah untuk berada dalam majlis ilmu yang mulia, dan mudah-mudahan Allah taala masih lagi mengekalkan hidayah dan juga taufik untuk sama-sama kita meneruskan agenda mencari ilmu makanan rohani kita dalam apa-apa saja majlis ilmu. Dan kerana itulah sebagai khasiat protein ataupun apa saja yang kita panggil untuk memberi kesegaran kepada rohani kita. Tubuh kita dah sihat, alhamdulillah, makanan pun dah jaga, suplemen pun dah ambil, kan? Jadi kena ada dia punya makanan dan suplemen untuk rohani kita. Dan makanan ataupun suplemen bagi rohani kita dengan apa saja perkara yang termasuk daripada ketaatan kepada Allah Ta'ala. Zikir, baca Quran, melakukan amal ketaatan secara fizikal, hatta berada dalam majlis ilmu, itulah makanan dan juga suplemen rohani kita. Dan kerana kita akan jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, rohani kita mesti dalam bentuk yang bersih ataupun salim, selamat. Maka nak selamat, salah satu daripada dia punya jalan ataupun wasilahnya mesti melalui ilmu. Kalau sekiranya tidak ada ilmu, macam mana kita nak bersihkan diri kita? Kalau sekiranya kita tidak ada ilmu, macam mana kita nak memastikan rohani kita ini selamat daripada perkara-perkara yang Allah Ta'ala tak suka? Maka ilmulah merupakan tangga atau jambatan untuk memastikan kita ini mampu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, insya-Allah malam ni kita sambung lagi perbincangan daripada kitab kita. Bagi tuan-tuan puan-puan yang ada kitab, boleh tengok pada muka surat 17, pada muka surat 17, pada matan yang atas sekali. Waqad ajma'u ala, itu. Baik. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Kata pengarang kitab, waqad ajma'u ala anna kulla man mahada li nafsihi irtikab ar-rukhasi duna al-azaim la yaji'u minhu syai'un fit tariq. Sesungguhnya mereka telah ijma', iaitu para ulama telah ijma' bahawa setiap orang yang membiasakan dirinya melakukan perkara rukhsah tanpa melakukan perkara azimah, pasti tidak datang satu pun kurniaan daripadanya dalam jalan ini. Baik. Sebelum daripada kita huraikan apakah maksud matan yang dibacakan tadi, saya nak undur dahulu supaya kita nampak apa kesinambungan cerita yang kita bincang pada minggu lepas. Kita cerita berkaitan dengan kedudukan kita untuk naik ataupun at-taraqi. At-taraqi ni kalau bahasanya kita naik tangga, satu step dengan satu step, bukan naik tu dengan terus naik macam tu, kan? Asalnya macam tu, naik satu kan? Jadi walaupun boleh Allah Ta'ala nak angkat seseorang itu terus dengan kedudukan yang mulia, tetapi Allah Ta'ala ini dengan bahasanya adil, dengan bahasanya yang supaya tak bercanggah dengan logik akal kita, maka Allah Ta'ala naikkan kita seumpama kita melangkah satu persatu. Dia bagi taraqi. Jadi kita bincang macam mana kita kedudukan kita nak naik kedudukan kita ini menuju kepada Allah SWT. Kalau dengan bahasa yang senang faham, kita nak naik grade lah. Kita nak naik grade, kita nak naik pangkat, dan pangkat dan grade tersebut adalah di sisi Allah SWT. Kalau orang tu dia nak naik daripada satu grade kepada satu grade, jawatan dia, grade ini contoh orang yang degree dia 41 kan, kerja. Lepas tu dia nak naik kepada 44, 48. Contohlah, ini dalam kerja kerajaan, contoh kan. Jadi nak naik kepada satu grade tu dia ada requirement dia. Kan? Apakah yang perlu dia penuhi? Jadi kalau dah sampai penuh benda tersebut, okey dia naik. Kan? Jadi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala nak naik kepada Allah Taala, dia ada dia punya keperluan yang perlu kita penuhi. Jadi antara keperluan yang perlu kita laksanakan untuk naik pangkat kita di sisi Allah Ta'ala adalah kita mengurangkan atau meninggalkan al-mubahat, perkara-perkara yang harus.
Perkara harus ini dia tak termasuk dalam perkara wajib. Dan dia termasuk dalam perkara yang sunat. Kan? Jadi dalam hukum Islam ni dia ada 5 saja hukum. Kan? Dalam Islam dia ada 5 saja hukum. Wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Kedudukan harus ini dia boleh berpindah jadi wajib. Dia boleh jadi haram, dia boleh jadi sunat dan dia boleh jadi makruh. Kata ulama usul fiqh, salah satu daripada cara untuk berpindahnya adalah dengan menggunakan niat. Kan? Saya bagi contoh. Perkara harus dalam kehidupan kita banyak sangat. Makan. Kalau kita makan itu adalah niat untuk memberi tenaga. Makan ini adalah kerana kita nak jaga kesihatan kita. Maka kerana itu adalah niat kita. Kan? Maka kita akan dapat pahala. Kerana apa? Kerana kita nak bagi tenaga pada tubuh kita untuk kita buat ibadat. Boleh cari nafkah dan sebagainya. Maka perbuatan makan kita itu adalah dapat pahala. Kalau kita makan, nanti kita nak buat benda-benda yang tak elok. Tak boleh, kena makan dulu. Bagi semangat sikit. Nanti untuk apa? Untuk buat maksiat. Apa saja maksiat lah. Maka makan kita itu sendiri pun dah dikatakan sebagai haram. Kan? Kalau kita kata mandi. Mandi ni sebab apa? Ada orang bangun pagi mandi. Oh, saya dah biasa, memang bangun daripada dulu lagi. Mak ayah dah ajar daripada kecil. Daripada muda lagi, bangun pagi mesti mandi. Mandi itu sebab apa? Kalau tak ada sebab, dah menjadi satu amalan biasa kita, maka dia adalah harus. Tuan-tuan tak dapat pahala pun dengan perbuatan tersebut. Tapi kalau kita mandi, kerana apa? Mandi sebab nanti nak sembahyang. Nak sembahyang subuh atau nak sembahyang tahajud dan sebagainya supaya kita segar. Kan? Sebab kita baru bangun daripada tidur. Jadi nak supaya kita segar beribadat itu niatnya baik, maka mandi itu dah dikira sebagai sunat. Dapat pahala sunat. Sebab tu antara amalan daripada ulama sufi, bangun pagi niat semandi itu adalah mandi taubat. Kan? Niat itu adalah mandi taubat. Saja aku mandi taubat kerana Allah Ta'ala. Tiap-tiap kali bangun pagi mandi. Sama ada mandi kita kata mandi untuk bangun tahajud ke, mandi pagi kerana waktu subuh ke, sentiasa niat taubat. Kan? Sebab apa? Sebab kita banyak sangat duduk dalam dosa, sebagai analogi ataupun isyarat. Seumpama kita bersihkan tubuh kita daripada kekotoran, maka kita naklah dengan perbuatan kita membersihkan tubuh daripada kekotoran tersebut, biarlah dalam masa yang sama kita niat benda tersebut baik, Allah Ta'ala bersihkan juga diri kita daripada dosa kemaksiatan yang kita buat. Jadi itu perkara harus. Perkara harus dia boleh naik kepada yang haram, dia boleh jadi kepada yang wajib, dia boleh jadi yang sunat dan sebagainya. Kan? Jadi untuk kita naik kepada kedudukan maqam kita di sisi Allah Ta'ala, level kita ini adalah level makin lama makin cantik pada kedudukan Allah, bukan pada kedudukan manusia. Maka salah satunya ulama nak bincang, yang kita bincang pada hari ini adalah utruk al-mubahat, tinggalkanlah perkara-perkara yang harus, jangan banyak sangat buat. Baik, terus sambung pada muka surat 17. Apa kata dia? Sesungguhnya mereka telah ijma', itu para ulama telah berijma', bersepakat bahawa setiap orang yang biasakan melakukan perkara ruksah. Ada orang ni dia banyak ambil benda ruksah, benda yang ringan-ringan, yang mudah-mudah saja. Dia tinggalkan benda azimah. Benda azimah adalah hukum asal. Contoh, saya bagi contoh. Kita sembahyang ni, kita boleh sembahyang duduk. Ya? Kalau kita sembahyang sunat. Sembahyang fardu tak boleh. Sembahyang fardu boleh duduk baring kalau sekiranya kita tak boleh buat dalam keadaan berdiri. Maka duduklah. Kalau tak boleh duduk, maka kita baringlah. Maksudnya kita tak boleh buat dalam keadaan sempurna kerana ada masyaqqah, keuzuran atau halangan. Tapi kalau sembahyang sunat, tuan-tuan nak sembahyang duduk boleh, tak ada masalah. Contoh lepas maghrib tadi, habis je zikir, habis doa dan sebagainya, malah nak bangun, duduk je. Duduk takbir, Allahu Akbar, saja aku solat sunat, ba'diyah maghrib. 2 rakaat kan Allah Ta'ala, sambil duduk. Orang yang sembahyang duduk, sembahyang sunat dalam keadaan duduk, maka dia akan dapat separuh daripada markah orang yang sembahyang secara berdiri. Sembahyang ni sah. Ini dipanggil sebagai ruksah ataupun keringanan. Jangan nampak ruksah tu sembahyang jamak qasar, itu saja. Tak, banyak ruksah dalam Islam. Maksudnya ada ruang-ruang yang kita boleh mudahkan daripada sudut syarak tersebut. Daripada sudut syarak tersebut membolehkan, tak apalah. Kan? Sebab Islam bolehkan, tidak ada masalah, maka buatlah. Kan? Tetapi kalau kita ni membiasakan dengan benda yang mudah, benda-benda yang susah tak nak ambil. Kan? Kalau boleh jarang-jarang duduk sembahyang duduk kalau mampu, kalau sakit dan sebagainya, biarkanlah. Kan? Tapi kalau sekiranya kita mampu, bangunlah sembahyang dalam keadaan berdiri, sempurnakanlah.
Kalau biasa dengan sembahyang witir, satu rakaat, tambahlah dengan 3 rakaat. Maksudnya kita banyakkan, ambil kepada hukum yang asal. Daripada 3 rakaat, naiklah kepada 5. Sampailah kepada kemuncak paling banyak sekali, sampai 11 rakaat. Sebab ini yang diajari Nabi SAW. Kan? Jangan banyak sangat menggunakan benda rukhsah. Habis kalau kita pergi musafir macam mana? Ini kalau kita belajar bab sembahyang musafir. Orang yang musafir, dia sembahyang jamak dan qasar. Kan? Ada banyak rukhsah yang situ kita boleh bahagikan. Antara rukhsah pertama, kita boleh jamak. Di antara sembahyang pertama dengan sembahyang kedua. Contoh, Zuhur dengan Asar kita jamakkan dia. Dengan cara kita buat 4 rakaat dan 4 rakaat. Jamak takdim ke atau jamak takhir. Okey. Yang kedua, kita qasarkan dia. Zuhur kita buat 2. Nanti waktu Asar kita buat 2. Kita ambil rukhsah juga. Kita tak jamak kat situ. Ataupun kita jamak dan kita qasarkan sekali. Zuhur dengan Asar digabungkan dalam satu waktu. Zuhur itu buat 2, Asar itu buat 2. Maksudnya banyak rukhsah kita ambil kat situ. Tetapi kalau kita belik-belik lagi dalam mazhab Syafi'i sendiri, kalau seorang itu dia rasa lebih senang dan dia rasa lebih suka dan benda tersebut tidak memberikan mudarat dan tidak menyusahkan dia, dengan dia sembahyang tamam, maka lebih afdal dia sembahyang tamam. Tidak ada masalah. Itu dalam mazhab Syafi'i. Contoh, kita musafir, kita ada driver. Sampai tempat, okey, Zuhur, berhenti dulu kita sembahyang. Kita nak sembahyang tamam, tanpa jamak, tanpa qasar, silakan. Sebab apa? Dalam hati kita, kita lebih selesa benda tersebut. Sebab itulah, saya kadang-kadang saya pernah sebut, kalau kita mengajar bab sembahyang jamak qasar, ibu-ibu ataupun ayah-ayah kita yang jarang mungkin ada ada peluang untuk bermusafir, jalan sana, jalan sini, travel sana, travel sini, melancong sana, melancong sini. Tapi bila mana anak-anak alhamdulillah dah berjaya nak bawa dan sebagainya. Ada mak ayah ni dia rasa tak berapa selesa. Bukan dia menolak, tak berasa apa-apa selesa sebab dengan sembahyang 4 tiba-tiba jadi 2. Kan? Jangan marah. Sebab dalam hukum fiqhnya dia sebut dibolehkan. Kalau sekiranya orang itu selesa dengan tamam, maka sembahyanglah tamam. Kan? Kalau nak ambil wajib, itu bukan mazhab Syafi'i tuan-tuan. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi wajib kita sembahyang secara qasar. Kan? Itu perbahasan lain. Apa yang nak cerita? Ada benda yang kadang-kadang dia ambil rukhsah saja. Lagi contoh, kita banyakkan contoh. Duduk dalam rumah, kan? Ada ipar bersama dengan kita. Dalam hukumnya, boleh seorang wanita yang iparnya bersama dengan dia, ipar lelaki lah kan, dia selak dia punya tangan dia ni, ni, lengan dia ni. Untuk apa? Untuk ketika mana urusan kerja-kerja di dapur. Boleh. Tidak jatuh kepada haram. Aurat tetap aurat, tetapi diberikan rukhsah kat situ. Tapi kalau dia dah sengaja, alang-alang rukhsah pakai baju 3 suku terus. Baju ni setakat ni terus. Bukan baju dengan panjang. Ni, ambil baju kat sini terus. Atau baju dengan pendek terus. Itu dah tak boleh dah. Kan? Silap menggunakan rukhsah. Ataupun dah habis buat kerja, masih lagi duduk cincin lengan macam tu. Kan? Nak duduk makan sekali. Sedangkan kita dah boleh turunkan dia. Kan? Nampak tak? Kadang-kadang kita pun ambil banyak benda rukhsah yang kita tak perasan. Tak apalah, ipar pun bukan ada nafsu apa pun. Jangan cerita benda tu. Bukan kita nak cerita nafsu tak nafsu ni, kita nak cerita hukum. Kan? Jadi kata pengarang kita, bagi orang yang banyak mengambil rukhsah, benda azimah ni, benda azimah adalah hukum yang asal. Yang asal, yang tidak ada sebarang perubahan itu, pasti tidak datang satu kurniaan daripadanya dalam jalan ini. Itu jalan menuju kepada Allah SWT. Banyak sangat ambil benda-benda yang mudah. Pernah satu zaman, satu masa, seorang ulama, dia menghimpunkan pendapat-pendapat para ulama yang mengambil pendapat yang ringan, pendapat rukhsah. Digabung, ini pendapat Syafi'i, okey. Ada lagi, rupanya dalam mazhab Hanafi ada lagi yang ringan dan sebagainya. Dia pun ambil, dia kumpul, jadikan satu kitab. Bila mana kitab tu dipersembahkan, ditunjuk kepada ulama yang muktabar, ulama yang besar, ulama yang dihormati, dia kata macam mana? Bakar kitab ini. Penulisnya boleh sampai kepada kedudukan fasik ataupun zindik. Kenapa? Kerana kerana dia membuka ruang-ruang rukhsah, ruang-ruang yang terlalu mudah dalam agama, walaupun benda tersebut boleh. Dia dalam agama, kalau kita banyak ambil mudah, walaupun benda tersebut dibolehkan dalam agama, maka kita akan bermudah-mudah dalam ibadat. Tapi kalau kita biasa dengan buat benda yang azimah, hukum yang asal, kita akan rasa selesa dengan benda tersebut, dan benda tersebut memberi satu ruang kepada kita untuk naik kedudukan di sisi Allah Ta'ala. Dan inilah yang dibawa oleh Nabi SAW.
Kan? Duk cerita-cerita rusuh dengan azimah ini sebab kita nak ambil apa yang dibuat oleh Nabi. Nabi tunjuk juga sebagaimana yang boleh dibuat secara sempurna, buatlah. Buat yang terbaik, buatlah. Kan? Tapi daripada tak buat langsung, baiklah buat rusuh. Contoh, daripada tak sembahyang, malaslah nak sembahyang, bangun sembahyang sunat selepas daripada maghrib atau selepas daripada isyak. Kalau bangun ni rasa dah malas, duduk. Tak apa sembahyang duduk. Tapi lama-lama kita up lah. Kita tambah kebaikannya dengan cara boleh qiyam, boleh berdiri dengan cara yang betul, buat benda tersebut. Jadi kalau dah biasa sangat dengan benda rusuh, maka pada masa tersebut kita susah untuk naik kedudukan kita atau mendapat kurniaan di sisi Allah Ta'ala dalam kita melalui atau menempuhi jalan untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dengan peribahasa Melayu pun ada sebutkan, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Maksudnya kita bersusah-susah dalam buat ibadat, maka kita akan bersenang pada hari kemudian. Dan kita bersusah-susah dalam ibadat, dalam susah tersebut dia memberi pengalaman. Sebab tu orang yang buat benda ni, contoh-contoh kan. Sebab apa kita tengok orang-orang lama, saya istilahkan orang lama kan. Orang tua maaf, orang-orang lama ni. Orang lama ni sebab apa dia dengan jiwanya kental, dengan jiwanya hebat, apa semua? Sebab dia mengalami jalanan yang susah mungkin. Kan? Kalau duduk dalam keadaan yang tak cukup pun okey, boleh, tak ada masalah. Sebab dia pernah alami benda tersebut. Maka macam mana bayangkan, orang yang dah biasa susah dalam ibadat, kan? Maka letaklah kat mana-mana pun bagi dia yang susah itu sebenarnya bukan halangan. Jadi Allah Ta'ala nak tengok kesungguhan kita. Dalam keadaan kisah susah macam mana pun, okey, tak apa, tak ada masalah. Kan? Kamu buatlah dengan cara mudah. Tapi tengok, siapa yang walaupun susah, dia masih lagi mencari benda yang azimah, benda yang terbaik untuk buat dalam ibadat, maka di situlah kurniaan, suluhan, rahmat Allah SWT akan dapat insya-Allah. Kan? Allahu Akbar, susah nak ambil air semayang bila mana nak tidur. Kena-kena musim sejuk pula. Ya Allah. Dengan hujan tak menentu dan sebagainya. Rasa nak sentuh air pun malas. Kan? Bangun pagi nak ambil semayang, ya Allah. Kan? Mungkin tak rasa. Cuba ingat kalau siapa yang pernah duduk kat kampung tu. Biasa duduk kat kampung dengan airnya mungkin air daripada telaga, ya Allah, sejuknya kan. Airnya sejuk kan, beza dengan air ni, air yang kita kata mungkin air pada kerajaan apa semua kan. Sejuk dia, Masya Allah. Jadi nak ambil semayang rasa nak ambil satu je kan. Tapi ada hadis Nabi SAW, siapa yang mana mengambil air sembahyang dengan sempurna walaupun dalam keadaan yang sejuk, maka di situ satu fadilat yang besar. Nampak tak? Bukan Nabi marah kita ambil satu basuh satu je, tak basuh tiga. Tapi kalau siapa yang buat dalam keadaan sempurna, seumpama air itu air biasa walaupun dalam keadaan sejuk, tapi syarat jangan sampai memudaratkan lah kan, maka dia dapat fadilat yang sebaik mungkin di sisi Allah Ta'ala. Itu yang dikatakan dia akan dapat kurniaan. Kurniaan tu bila Allah Ta'ala nak bagi kan, itu hak Allah. Bila Allah tak nak bagi, contohlah anak kita ni belajar, ya Allah lah kan, nampak susah je belajar kan. Kita pun dalam hati kita dah taruh dah harapan, nanti anak aku berjaya, aku nak bagi hadiah. Kadang-kadang anak tak berjaya pun kita dah bagi dia. Sebab apa? Kita tengok kesungguhan dia. Bangun malam kan, kadang-kadang duduk study lagi. Sebab apa? Sebab nak exam kan. Beza dengan anak yang bukan malas, tak rajin sangat kan. Malam baca tengok-tengok sikit, masa tu lah tidur awal. Lepas tu tak bangun-bangun pula, kejutkan 2-3 kali, nak subuh barulah bangun. Jadi macam mana perasaan kita? Maka sama suluhan Allah Subhanahu Wa Taala. Suluhan Allah Subhanahu Wa Taala, dia melihat kepada orang yang bersungguh. Salah satu orang yang bersungguh adalah pada kedudukan melakukan ibadat secara azimah. Ambil hukum yang asam tersebut. Okey, boleh ya? Waqala Sayyidi Ali Al-Khawas rahimallahu ta'ala, muka surat 17. Ma ja'alallahu al-mubaha illa tanfisan libani As-Sayyid Adam alaihi salatu wassalam bin masyaqqati taklif hina rakkaballahu ta'ala fi dhawatihimul malal min at-takalif. Walau anna Allah Ta'ala lam yurakkib fi dhawatihimul malal lam yashra' lahumul mubah kama fa'ala bil malaikati li'annahum la ya'rifuna al malal ta'man falidhalika kanu yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Okey. Kata Sayyidi Ali Al-Khawas rahimallahu ta'ala, Allah Ta'ala tidak menjadikan perkara harus melainkan melepaskan Bani Sayyid Adam, iaitu melepaskan anak keturunan Adam lah, maksudnya kita ni, ke atasnya selawat dan salam, iaitu alaihi salatu wassalam, daripada kesukaran, nak lepaskan kita daripada kesukaran taklif, ketika mana Allah Ta'ala mencampakkan perasaan jemu daripada pelbagai taklif ke atas diri-diri mereka. Baik. Tadi kita cerita benda yang harus, lepas tu kita cerita berkaitan dengan benda azimah.
benda yang kita kata taklif yang asal, yang kadang-kadang memenatkan kita. Kan? Penat dalam ibadat ni kadang-kadang timbul perasaan penat atau timbul perasaan jemu, kan? Bukan kita tak nak, dia datang perasaan malas, ya, atau dia itu ujian, Jadi di sini kata Sayyid Ali Al-Khawas, Allah Taala menjadikan perkara harus ini untuk lepaskan kedudukan kita yang penat, yang susah dalam pentaklifan. Dan saat ketika kadang-kadang kita rasa jemu dengan taklif-taklif yang berada pada diri kita. Contoh, sembahyang dengan benda yang dengan kedudukan yang sempurna. Puasa dengan kedudukan yang sempurna. Apa lagi, ibadat-ibadat sunat buat dengan cara yang sempurna. Kadang-kadang didatang perasaan malal. Malal ini adalah jemu. Kan? Bila mana datang perasaan jemu tersebut, okey, so umpama Allah Ta'ala nak bagi rehat, kamu buatlah benda ni. Benda apa? Benda yang harus. Contoh makanlah, kan? Pergilah makan-makan, pergilah mandi-mandi, pergilah jalan-jalan, benda harus, kan? Benda harus. Contoh, duduk dalam pagi, bangun pagi, pusing-pusing kawasan rumah dan sebagainya. Nak hilangkan mungkin kita rasa penat tadi ibadat, sembahyang subuh, lepas sembahyang subuh zikir-zikir, baca Quran dan sebagainya, lepas tu sembahyang duha, masuk waktu isyraq, sembahyang isyraq, lepas tu sembahyang ni. Kata Syekh Sayyid Ali Al-Khawas, Allah Ta'ala menjadikan benda harus itu supaya kita ni tidak terbelenggu dengan satu pentaklifan yang sampai menyebabkan kita timbul perasaan jemu. Ada satu hadis Nabi SAW cerita, kan? Jemu dalam ibadat ni memang ada, tapi ingat, Allah Ta'ala takkan jemu untuk memberi pahala kepada kamu, melainkan bila mana kamu sendiri merasa jemu dalam ibadat kamu. Kamu ini, Allah Ta'ala takkan rasa jemu untuk bagi pahala kepada kamu, melainkan bila mana kamu sendiri rasa jemu dalam ibadat. Malas ni dengan jemu lain sebenarnya. Tapi daripada jemu itu menimbulkan perasaan malas. Sebab biasa buat benda yang sama. Bila mana biasa buat benda yang sama, kadang-kadang dia tak rasa ada kurniaan yang Allah Ta'ala bagi. Dia tidak melihat daripada sudut itu. Kan? Bila mana tak melihat dan tak merasai sudut tersebut, maka dia rasa jemu. Contoh macam ni lah. Kan? Kita buat baik pada orang, seumpama baik kita tidak dihargai, dia datang perasaan jemu, kan? Sama juga, kita buat baik dengan Allah SWT, dengan cara kita buat ketaatan, Allah Ta'ala suruh kita buat. Dengan benda maksiat, Allah Ta'ala suruh tinggal, kita tinggal. Tetapi sampai satu ketika dia datang perasaan jemu. Kenapa? Kerana kita tidak merasai bahawa Allah Ta'ala tengah memberi kurniaan kepada kita. Kan? Satu, ataupun mungkin ketika itu kita ini buat ibadat dalam keadaan banyaknya ambil rukhsah, maka kita tidak ada kurniaan. Kurniaan apa? Ketenangan ketika mana kita ibadat, ketenangan dalam hidup, keseronokan bila mana dapat ujian, apa lagi? Rasa redha banyak, sabar makin tinggi. Kita tak perasan benda tersebut. Maka itu dapatnya hasil daripada kita banyak melakukan ibadat yang azimah kepada Allah Ta'ala. Tapi bila mana kita nak mengelak kita ada perasaan jemu, maka buatlah benda yang harus. Makan-makan, rehat-rehat, tidur-tidur. Itu adalah benda-benda yang harus. Baik. Jika Allah Ta'ala tidak mencampakkan perasaan jemu ke atas diri mereka, pasti dia tidak mensyariatkan perkara harus bagi mereka seperti mana dia memperlakukan terhadap para malaikat. Kerana mereka tidak merasa jemu sama sekali. Kerana hal demikian mereka sentiasa bertasbih malam dan siang dan tidak pernah jemu. Rupa-rupanya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan dalam diri kita ini, Allah Ta'ala jadikan perbuatan harus tersebut boleh kita buat supaya dia ada ubat bagi penyakit rasa jemu. Rupanya jemu dalam ibadat itu merupakan ujian Allah SWT. Semayang je, kan? Lepas ni kena semayang lagi. Dia datang perasaan jemu tu. Bukan kita menafikan. Bila mana perasaan jemu tu ada, ingat, itu merupakan salah satu sifat yang Allah Ta'ala letak pada manusia. Baik, saya nak bahas sikit tuan-tuan. Dalam diri kita ni, kata Syekh Waliullah Ad-Dahlawi, kita ada dua sifat. Kita ada dua sifat dalam diri kita. Asasnya. Yang pertama dia panggil sifat bahimiyah. Sifat bahimiyah ini adalah sifat kebinatangan. Yang kedua, sifat malakiyah. Sifat kemalaikatan. Sifat malaikat. Apa sifat malaikat? Malaikat ni tak jemu ibadat.
malaikat tak tidur, malaikat tak makan minum, malaikat ni sentiasa tasbih pada Allah Ta'ala. La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'maru. Dalam Quran sebut. Tidak ingkar pada Allah Ta'ala dan dia akan buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Itu sifat malaikat. Satu lagi yang berlawanan sifat malaikat adalah sifat kebinatangan. Bukanlah kita kata binatang itu hina, tetapi nak mengatakan pada satu makhluk Allah Ta'ala yang mempunyai sifat yang berlawanan dengan malaikat adalah sifat binatang itu sendiri. Kita panggil sifat kebinatangan. Bukanlah sifat kebinatangan itu adalah sifat tak peri kemanusiaan. Bukan. Jangan faham macam tu. Sifat kebinatangan adalah sifat yang suka tidur, suka rehat, kerjanya makan saja, lepas tu maaf saya sebut buat anak, kan? Maksudnya dia dengan cari pasangan dia buat anak, lepas tu habis, lepas tu dia punya apa dia lagi banyak rehat sampai masa hibernasi, itu je, rehat je. Walaupun pada hakikat mereka ni bertasbih pada Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala nak tunjukkan pada fizikal, pada zahirnya, itu perangainya. Kalau kita ni tak asuh diri kita, maka kita akan menjurus ke arah sifat kebinatangan, kan? Sebab itulah kalau kita ni suka sangat tidur, maaf kita kena sebut diri kita, aku ni banyak sangat sifat kebinatangan, kan? Bukan sifat kebinatangan itu sifat tidak berperi kemanusiaan, bukan. Sifat nak rehat banyak, sifat nak tidur banyak, kan? Lainlah kalau tuan-tuan sakit, kan? Perlu dengan rehat dan sebagainya. Tapi dalam rehat itu jangan betul-betul rehat sampai tak ada zikir langsung, tak kena pula, kan? Jadi kalau kita ni banyak makan, ingat, cakap dengan diri kita, jangan bagi tahu orang, jangan kata kat orang. Cakap kepada diri sendiri, aku ni banyak sangat bersifat dengan sifat kebinatangan atau bahimiah tadi. Aku ni suka sangatlah, maaf saya sebut, dengan seks. Maksudnya suka ke arah benda tersebut. Walaupun benda tersebut harus. Kena faham makan, minum, seks dan sebagainya, itu harus. Tapi kalau kita melebihkan benda tersebut, kita menjuruskan diri kita ke arah sifat kebinatangan atau sifat bahimiah. Maka kita ini kena berusaha untuk menjadi sifat malakiyah. Tapi takkan jadi sifat malakiyah sepenuhnya, sifat malaikat. Takkanlah tak ada makan langsung, tak minum langsung, tak rehat langsung, tak tidur langsung. Kalau kita duduk pada kedudukan tersebut, kita binasa. Sebab apa kita binasa? Sebab diri kita dicipta itu bukan sebagaimana penciptaan malaikat. Penciptaan malaikat dengan sifatnya itu sesuai dengan penciptaannya daripada nur cahaya. Kita daripada tanah, maka sifat-sifat tersebut mesti ada. So kena balance. Maksudnya mesti duduk, bukan tengah-tengah juga. Maksudnya menghampiri kepada sifat malaikat, tetapi sifat bahimiah itu masih ada. Sifat kebinatangan tu ada, apa dia? Makan masih ada lagi, tidur masih ada lagi, nafsu seks masih ada lagi, mandi pun ada juga, kan? Malaikat dah tak mandi dah, kan? Bukan tak ada sifat tu, ada. Tapi dengan cara dikawal. Nampak tak? Jadi rupa-rupanya Allah Ta'ala buat benda tersebut, sifat-sifat harus tadi, supaya apa? Supaya kita ini boleh bezakan kedudukan kita dengan malaikat, kan? Sebab kita ini dalam ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita ini ada sifatnya jemu bila ibadat. Maka untuk mengawal atau mengurangkan atau merawat perasaan jemu dalam ibadat, buatlah benda yang harus tersebut. Tapi kawal. Sebagaimana kita cerita sebelum ni, mengawal sifat yang harus tersebut supaya tidak sampai pada peringkat terjerumus kepada sifat kebinatangan ataupun bahimiah tadi. Kan? Baik. Maka malaikat ini tidak ada pada mereka sifat jemu sama sekali, kerana hal demikian mereka sentiasa tasbih siang dan malam. La ya'suna yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Kan? Tasbih siang malam dan tidak pernah rasa jemu, tidak pernah futur. Futur ni jemu dalam beribadat. Penat dah beribadat, ya Allah, malam siang dan sebagainya. Itu kita. Malaikat tak ada. Start awal penciptaan zikir je, puji Allah je, tasbih je. Itu je kerja malaikat. Selain daripada apa yang Allah Ta'ala suruh dia buat. Kita ni kadang-kadang tasbih, kadang-kadang zikir, kadang-kadang selawat, kadang-kadang istighfar, kadang-kadang lupa, kadang-kadang tak buat langsung, kan? Itu perangai kita. Jadi perangai tersebut perlu diimbangkan supaya jangan banyak sangat bersifat dengan sifat yang melalaikan kita daripada Allah Ta'ala. Baik. Sikit lagi. Qala, dia berkata lagi, walamma kana alqawmu min sya'nihim al-'azaimu duna ar-rukhas talaban lit-tarakki kama huwa ma'lumun min ahwalihim. Talabu minal muridi minal amali ala taqlilil mubahat juhdahum wa yaj'aluna makana dhalika ta'atan liyuthabuna 'alayha. Kata lagi dia lagi, iaitu Sayyid Ali Al-Khawas, tatkala adalah keadaan golongan ini hanya mengambil azimah, tidak mengambil rusuh kerana menuntut ketinggian maqam seperti mana yang dimaklumi daripada hal ehwal mereka. Mereka juga menuntut amalan daripada para murid, iaitu orang yang menuju Allah Ta'ala,
untuk mengurangkan perkara-perkara harus semampu yang boleh, dan mereka menggantikan hal itu dengan ketaatan supaya mereka dikurniakan pahala ke atasnya. Okey, ini lebih faham lagi. Cantik. You huraikan benda yang dikatakan azimah tadi, kita huraikan benda dah harus tadi. Okey, dia kata lagi macam ni. Golongan setengah daripada orang yang mana mengambil azimah, iaitu hukum-hukum yang asal dalam ibadat tersebut, dalam ketaatan pada Allah Ta'ala tanpa mengambil rukhsah. Untuk apa? Untuk mereka menaikkan kedudukan, level, pangkatnya di sisi Allah Ta'ala. Dan ini antara yang diorang buat. Kalau sembahyang fardu, lengkap. Sembahyang sunat, lengkap. Benda lain, semuanya lengkap. Buat dengan cara yang sesempurna mungkin. Itu maksudnya. Dan paksa diri ke arah sempurna. Sebab apa? Sebab kita nak naik kedudukan menuju Allah Ta'ala dengan level yang makin lama makin naik satu persatu. Allah Ta'ala angkat kedudukan kita. Dalam golongan ini, duduk berusaha dengan benda tersebut, mereka juga menuntut amalan. Maksud melakukan amalan daripada para murid. Saya ada sebut sebenarnya murid itu merujuk kepada orang yang mana belajar dan berusaha untuk menuju pada Allah Ta'ala. Kan? Kita lah mudah-mudahan kita tergolong daripada orang yang murid. Amalan daripada murid ini adalah mengurangkan perkara harus. Kembali kepada perbincangan yang awal kita sebut tadi. Dalam dia melakukan perkara-perkara azimah, belajar juga mengurangkan perkara-perkara harus semampu yang mungkin. Dan mengikut kepada kemampuan kita. Kita tak mampu untuk, okeylah kita tak boleh. Kalau sehari kita tidur 8 jam. Okey, kurangkan. Tidur 5 jam, tu 6 jam. Lama-lama kurangkan jadi 5 jam. Tak boleh. Daripada sudut kesihatannya kata tak boleh. Tuan-tuan, guru saya tidur sehari 3 jam. Sihat. Alhamdulillah. Kenapa? Kerana dia membiasakan. Pukul 2 dah bangun. Tu guru kita lah. Bukan kita tu masalah kan. Tapi tak apalah. Ada orang yang kadang-kadang tidurnya sekejap saja. Tetapi kekuatan. Ingat. Betul. Saya tidak menafikan. Maaf, mungkin ada yang tuan-tuan perempuan yang lebih pakar berkaitan dengan kesihatan. Kita belajar dan kita tidak nafikan. Tetapi kita kena letak payung yang atasnya adalah semuanya pergantungan pada Allah Ta'ala. Kadang-kadang ada orang yang hanya tidur 1 jam, tetapi dia lebih sihat dan lebih bertenaga daripada orang yang tidur 8 jam atau 6 jam. Kekuatan itu datang daripada mana? Kekuatan itu datang daripada Allah Ta'ala yang bagi kekuatan. Tidur kita itu adalah merupakan tools, alat yang menunjukkan secara logik itulah ruang kita rehat. Ruang yang kita rehat. Tapi Nabi SAW rehatnya kat mana? Nabi SAW rehatnya adalah ketika tahajud. Pelik kan? Kita rehat bila? Ketika tidur kita. Tahajud Nabi SAW adalah itulah waktu rehatnya. Kenapa? Siang hari bersama dengan masyarakat. Masa sembahyang, okey dia rehat. Sebab masyarakat, manusia tak akan ganggu. Sebab kita tengah sembahyang. Dan bila mana betul-betul dia bermunajat dan dia rehatnya adalah bila mana dia bersama dengan Allah Ta'ala. Kita jangan faham rehat ni tuan-tuan. Jangan faham rehat ini dengan kita duduk relax, tenang, pegang telefon, main telefon. Itu rehat. Hujung minggu nak rehat lah. Apa dia? Tak ada pergi mana-mana. Nak rehat kat rumah. Jangan faham macam tu. Contoh bagi saya. Saya ni rehat. Saya suka pada hari minggu saya rehat. Rehat dengan cara macam mana? Kita buat kerja turun rumah. Kita sapu sampah, kita tanam pokok, kadang-kadang kita mesti rumput, kita buat benda tersebut. Penat kan? Apa rehatnya? Tapi itulah rehat bagi definisi saya. Maksudnya saya rasa tenang, kita hilangkan urusan-urusan kerja kita dengan cara kita fokus dengan kita berbakti kepada alam, kita rasa rehat. Kadang-kadang orang rehat tu, macam kawan saya jenis kaki, ustaz-ustaz yang jenis kaki ceramah tu, dia penat tapi bila mana dia ceramah, dia mengajar, itulah waktu mereka rehat. Tapi rehat Nabi SAW yang paling hebat sekali adalah rehatnya ketika mana tahajud. Kenapa? Kerana dia bersama dengan Allah Ta'ala ketika itu. Kita bersama dengan ahli keluarga kita, pada hari minggu kita nak rehat. Kan bersama itu rehat juga kan? Maka sama juga. Hari-hari yang mana kita bersama dengan Allah, waktu-waktu bersama dengan Allah, itulah waktu kerehatan kita. Maka kita tidak nafikan daripada sudut pengajian-pengajian, pakar-pakar kesihatan dan sebagainya, tidur itu perlu, ya tidur itu perlu. Sebab kita ni memang memerlukan kepada tidur, jangan tak tidur langsung. Tetapi bukanlah dengan kuantiti tidur. Dan kualiti tidur itu pada hakikatnya memberi tenaga. Kerana pada hakikat yang memberi tenaga adalah Allah memberi tenaga bagi kita. Malam ni tak nak tidur. Jangan tuan-tuan. Esok tak pergi kerja, kata tidur malam ni. Pening kita. Train at-taraqi. Train diri kita dengan cara naik satu persatu. Sikit demi sikit. Sikit demi sikit. Dah biasa tidur pukul 10. Okey, tak apalah.
Bangun pukul berapa? Pukul 6. Oi, lama sangat tu. Kalau tidur pukul 10, bangunlah pukul 4. Kalau tak boleh pukul 4, pukul 5 dulu. Ataupun pukul 11 tidur, okey, pukul 4 bangunlah. Atau pukul 4:30, 5 tu bangunlah. Maksudnya kita pendekkan sedikit, kan? Pendekkan sedikit supaya apa? Supaya kita mengurangkan benda yang harus makan. Pagi pukul 10, tengah hari, petang lepas asar, malam, supper makan pula dekat tidur. 5-6 kali makan. Okey, tak apa. Kurangkan. Kurangkan bila? Contoh malam tu, untuk supper tu tak payah lah. Habis dengan dinner saja. Dan lepas tu kita kurangkan kat mana? Pukul 10 tu tak payah. So kita ambil breakfast, lunch dengan dinner. Lepas tu kurangkan pula. Kalau mampu. Makan pagi, breakfast, lepas tu lunch. Malam dinner tak makan. Boleh tak? Boleh. Kan? Ada je orang yang saya jumpa, dia hanya makan sekali sehari saja. Pagi dia makan, petang tak makan, malam tak makan. Esok dia jumpa makan bila? Pagi. Saya kata memang saya tak mampu buat. Kalau saya tak mampu buat. Melainkan kalau puasa lah. Puasa tak apa. Kan? Tapi kalau tak puasa, tak boleh. Nafsu makan kuat ni. Tak boleh kawal. Tapi kita kurangkan. Kurangkan dengan cara macam mana? Sikit demi sikit. Jangan buat dengan terkejut. Daripada sudut kesihatan, tubuh pun terkejut juga. Tubuh terkejut. Tapi bila mana kita biasa, lama-lama biasa. Kan? Bersahur. Awal-awal dulu kita bersahur. Kalau puasa kan. Perasan tak bulan Ramadan? Awal bersahur kita punya mungkin bahasa tak sesuai, tapi rasa mungkin lebih kurang kot. Masa bersahur tu bukan makan, tapi melantak. Melantak. Sebab apa? Bimbang nanti lapar kan. Lepas tu buka puasa, macam tu juga. Bukan melantak kot. Kan? Kita makan. Sebab apa? Sebab kita nak supaya dapat tenaga dan sebagainya. Tapi cuba tengok seminggu lepas tu. Makan sikit. Kadang-kadang dekat nak hujung-hujung tu cukup. Tak apalah, bangun sahur, ambil berkat. Ambil berkatnya. Minum, makan kurma sikit. Ikut Alhamdulillah. Buka puasa pun tak apa. Awal-awal buka puasa, 2-3 jenis air. Lama-lama, 1 jenis saja. Nampak tak? Kita membiasakan. Kita membiasakan. Jadi sama juga. Kita membiasakan mengurangkan benda yang harus tu. Jangan bukan dengan sekaligus. Mungkin bukan dalam 2-3 bulan, tapi dia makan tahun. Makan tahun-tahun, sampailah satu ketika. Ingat, bukan kerana training kita untuk mengurangkan benda harus itu adalah punca utama. Kita kurang buat benda harus. Tapi kita kurangkan benda harus tersebut, kita kurang mengambil benda harus adalah kerana Allah Ta'ala bagi kurniaan. Allah Ta'ala kurniakan benda tersebut. Kadang-kadang makan sikit je. Sikit je makan. Alhamdulillah, saya makan kenyang banyak ni, cukup lah. Alhamdulillah, saya dah kenyang dah ni. Bukan kerana training kita, tapi kerana Allah Ta'ala bagi. Kalau tuan-tuan masih nampak lagi, ini sebab training aku ni, aku lama training macam ni. Wasak kita. Sebab kita menampakkan kita, usaha kita tidak menampakkan itu kurniaan Allah SWT. Kan? Jadi orang yang makan sikit, orang yang kenyangnya lama, orang yang tidurnya sedikit, tak tidur lama, ibadatnya cantik, semuanya kurniaan Allah. Bukan sebab usaha kita. Usaha kita pada hakikat, pada pandangan, pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, usaha kita sebenarnya tak ada apa-apa. Usaha kita ni adalah ibadat, tuan-tuan. So sekarang kita mengurangkan benda-benda harus tersebut adalah ibadat kita. Kan? Kita duduk macam ni, duduk belajar, duduk mengajar, itu sebenarnya usaha kita. Habis siapa yang bagi ilmu? Bukan kerana ustaz bagi ilmu, bukan kerana kitab depan kita, itu adalah usaha kita yang dikatakan ibadat. Yang bagi ilmu adalah Allah. Allah yang campakkan ilmu pada kita. Kan? So tengok apa saja, ada orang tu di training, dia masuk gym, apa lagi, masuk dengan apalah sebab nak kurus, puasa dalam masa sama. Ni sebab saya buat training macam ni. Ni sebab saya puasa interfasting, benda yang puasa malam tak makan dan sebagainya, 12 jam, 16 jam. Okey, itu usaha aku. Jawab dalam hati kita, ya Allah, ini usaha saja. Dan tak bagi kesan langsung kalau kamu tak izinkan. Dan kalau kamu tak kurniakan, aku tak dapat benda tersebut. Kan? Itulah yang dikatakan sebagai dalam masa yang sama, golongan ini mencantikkan ibadat dengan melakukan perkara azimah. Dalam masa yang sama dia mengurangkan taqlil al-mubahat, mengurangkan benda-benda yang harus dengan sedaya mampu. Dan kalau sekiranya mereka tidak boleh, mereka akan gantikan ketaatan tersebut, menggantikan hal tersebut, benda harus tersebut, supaya menjadi benda yang taat, benda ketaatan yang akan dikurniakan pahala ke atasnya. Macam mana benda yang dikatakan benda tu boleh jadi pahala? Akhir sekali, tengok matan dia. Fa illam yajidu ta'atan dawau bil mubah min aklin wa kalamin khairin kataqawi ala al ibadat bi akli tilka syahwati
wa zawalil ubusati bimubasatati ikhwanihim bi ba'di kalamin wa nahwi dzalik. Namun jika mereka tidak mendapati ketaatan pada perkara yang harus tadi. Benda harus tak boleh tukar niat untuk jadi benda yang dapat pahala. Contoh mandi tadi, okey, tak boleh niat jadi benda sunat, contoh terlupa dan sebagainya kan. Ataupun makan tu tak boleh dan sebagainya, okey, tak boleh niat sebagai ini makanan sunat Nabi sebab Nabi makan, tak boleh buat benda tersebut. Gantilah perkara tersebut supaya dia menjadi perkara yang baik. Kan? Contoh makan itu adalah baik. Percakapan kita menjadi percakapan yang baik sebagai taqawi untuk menghimpunkan tenaga. Kan? Untuk melakukan ibadat dengan makan benda yang diingini. So makan juga, makan apa? Makan ni supaya dapat ibadah, dapat tenaga. So dia akan jadi benda yang baik jugalah. Kan? Makan ni supaya nanti dapat bangun, ibadat. Contoh tidur kan. Kita tidur qailulah. Ada orang yang tidur qailulah supaya apa? Supaya dapat ada tenaga bangun ibadat malam. Kan? So jadi tidur tu sebab apa? Supaya dapat tenaga. Ada orang yang tidur lepas isyak kejap. Saya jenis kena tidur lepas isyak. Oh tidur tak apa, tidur. Sebab apa? Kalau saya tidur lepas isyak, saya ada tenaga untuk bangun ibadat. Boleh, tak ada masalah. Kan? Jadi niatkan macam tu. Cakap sama juga. Tak boleh tak bercakap langsung, kena bercakap. Tapi bercakaplah dengan benda yang khair. Benda yang baik. Benda yang baik, benda tersebut. Untuk menghilangkan kemurungan dengan bermesra bersama saudara mereka melalui percakapan dan seumpama dengannya. Jangan sampai ibadah je. Kat mana? Ayah mana? Tu ayah ada dalam bilik semayang. Tengah hari bilik semayang. Tak keluar-keluar pun. Keluarlah sembang dengan anak bini. Keluarlah sembang dengan saudara-saudara. Tapi dalam kita pergi tersebut, jadikan itu adalah aku nak sembang, nak hilangkan stres, supaya nanti hati tenang. Lepas tu supaya dapat menghubungkan silaturahim. Okey, settle. Kan? Okey, hari minggu ni kita pergi ziarah lah. Kita pergi ziarah adik-beradik kat tempat-tempat macam ni. Rehat-rehatkan sedikit. Untuk apa? Niatkan silaturahim. Kan? Jangan tiap-tiap minggu pergi. Masalah juga. Kan? Sama juga kita ni tuan-tuan. Kalau jenis suka travel, jalan, minta maaf kalau kita suka berjalan, suka travel, niat tu biar betul. Kan? Memang Allah Ta'ala bagi duit lebih kat kita. Pergilah. Tapi niat sebab apa? Niat ni kalau suami niat untuk bagi kerehatan pada isteri, tenang-tenang isteri, hilangkan serabut duduk dalam rumah je kan, dan untuk mengeratkan hubungan suami isteri, eratkan hubungan keluarga. Sambil dalam masa yang sama pergi ni nak tengok bukan nak tengok tempat cantik-cantik, tapi nak tengok tempat yang mana Allah Ta'ala ciptakan cantik. Lain tu. Nak tengok tempat cantik-cantik dengan nak tengok tempat yang Allah Ta'ala buat cantik. Sebab kita pergi, cantik yang ambil gambar. Perasan tak? Masa kita pergi berjalan satu tempat ambil gambar kita, masa tu kita lalai. Lepas tu tengok gambar, tengok gambar kita. Tapi kita tak tengok, Masya Allah hebatnya. Ya Allah Ta'ala buat macam ni. Kat situ kita lalai. Jadi betulkan niat. Betulkan niat daripada awal. Jadi kalau benda harus tersebut, kita tak boleh tinggalkan. Ni tukarkan dia kepada benda-benda supaya kita mendatangkan kemanfaatan kepada kita, insyaAllah. Jadi sekadar-sekadar itulah, insyaAllah nanti kita sambung akan datang lagi, masih lagi dalam perbincangan yang benda-benda harus tersebut. Jadi kesimpulannya, untuk naik level kita, kedudukan kita di sisi Allah, tak bahas kedudukan kita di sisi manusia, pedulikan benda tersebut, tapi jaga jaga jangan sampai kita ni pakai selekeh, tak peduli orang, tak ada, bukan. Sekarang kita pedulikan kedudukan kita di sisi Allah Ta'ala. Macam mana kita nak naik sampai kepada kedudukan kita ini, Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala bagi rahmat, Allah Ta'ala suka dengan kita. Nak naik dengan cara kurangkan perkara-perkara yang harus, satu, dan yang kedua, jangan banyak sangat mengambil benda ruksah. Kalau mampu untuk benda azimah, ambillah, tidak ada masalah. Dan sebab itulah yang akan menyebabkan Allah Ta'ala bagi kurniaan tertentu kepada kita, sama ada dalam kita sedar atau tidak. Kurniaan jangan nampak material. Oh, ni sebab jaga semayang. Oh, ni sebab semayang Tuhan tak pernah tinggal. Oh, saya bisnes saya jadi ni sebab ni lah. Jangan nampak material. Nampak yang paling besar lagi apa dia? Kurniaan Allah Ta'ala bagi ketenangan dalam hidup kita. Allah Ta'ala bagi kita ni banyak redha dengan semua masalah dan qada ketentuan Allah. Allah Ta'ala bagi kita ni hati baik, husnuzannya tinggi, sabarnya tinggi, dan ikhlasnya makin bertambah. Itu kurniaan yang besar di sisi Allah Ta'ala. Selain daripada kurniaan secara material, itu adalah alat secara zahir yang mungkin boleh menyebabkan tambah kedudukan di sisi Allah, ataupun kita ni kalau tak kena,
makin jauh dengan Allah Ta'ala, na'udzubillah. Jadi saya sekadar itulah insyaAllah. Mudah-mudahan ada manfaat dan ada ruang insyaAllah kita sambung pada pertemuan akan datang. Wallahu'alam. Ustaz, nak buka soalan ke? Ada masa sikit. Bolehlah 1-2 soalan insyaAllah. Okey, silakan kepada jemaah yang ingin bertanya sekiranya ada kemusykilan. Kalau tak ada, kita tutup kuliah. Sekejap Ustaz, sekejap. Minta maaf. Mungkin. Ya, benar. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Duduk atau kursi dapat pahalanya separuh. Tapi bagi orang yang sakit tu Ustaz, dia memang duduk berkursi je. Macam mana pula ganjaran tu Ustaz? Baik. Kalau sembahyang fardu, orang tu yang tak boleh berdiri, dia sembahyang duduk, dia pahalanya sama. Tak ada dapat, bukan separuh, tak ada, dia sepahala penuh. Kan? Maka sama juga orang yang sembahyang sunat. Kalau sekiranya dia ini memang tak mampu untuk berdiri, hanya sembahyang dalam keadaan duduk, dia tetap dapat pahala penuh. Yang dapat pahala separuh, bagi orang yang sembahyang sunat, dia boleh berdiri tapi dia nak sembahyang duduk. Dia dapat separuh. Itu maksud dia daripada hadis Nabi SAW. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Nak Tuan tanya yang tentang sembahyang duduk tu kan Ustaz. Maksudnya saya tak boleh bila dah sujud tu nak bangun tu lutut saya masalah. So kalau kita solat katalah 4 yang terakhir tu, tahiyat akhir tu, yang lain kita duduk atas kursi. Bila tahiyat akhir tu kita sujud ke lantai tu, macam tu boleh ke Ustaz? Maksudnya yang lain tu kita buat macam biasalah, cumanya waktu sujud tu rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga tu masih duduk atas kursi dan rakaat keempat saja yang kita terus ke sujud ke lantai tu Ustaz. Okey. Untuk sembahyang duduk ini dia banyak dia punya perbahasan dia lah, panjang cerita lah kan. Tapi kita ambil apa yang ulama ringkaskan. Sembahyang atas kursi boleh tak? Boleh. Ada fatwa yang dah dikeluarkan, antaranya di Kedah pun ada sebut benda tu. Tapi kedudukan kita solat sembahyang dalam keadaan duduk ini, sama ada duduk ini bukan atas kursi pun tak apa, duduk kat bawah kat lantai pun boleh kan. Tapi macam masalah Kak tadi, kalau kita sembahyang dalam keadaan atas kursi macam ni, tapi bila mana rakaat pertama, rakaat kedua tu kita turun kepada sujud dah tak boleh bangun dah. Jadi itu masalah pula. Takut menambahkan kemudaratan. Jadi kalau duduk dalam keadaan bersila ke, duduk antara sujud tu dia menyebabkan makin sakit dan sebagainya, kena duduk atas kursi juga. Tak apa, tak payah turun lah. Kan? Tapi pada hujungnya kita boleh buat dengan cara sempurna. Sebab apa? Sebab kita dah tak bangkit dah. Dan duduk tadi tu, duduk sekejap dan kita boleh bagi salam, kita dah betulkan kaki kita. Boleh buat. Maka buatlah, tidak ada masalah. Sebab pada masa tersebut kita boleh buat dalam keadaan yang sempurna. Okey, terima kasih Ustaz. Maaf Ustaz, saya sekali lagi boleh Ustaz? Ya, insyaAllah. Itulah macam-macam cara lah Ustaz yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita belajar sembahyang duduk ni. Akhir sekali ni saya dapat satu cara daripada Ustaz mengatakan bagi orang yang sembahyang duduk yang boleh berdiri. Dia cuma dia tak boleh sujud. Rokok dia boleh, berdiri dia boleh. Masa yang rakaat pertama tu, dia diarahkan, maknanya mesti. Mesti sebab dia boleh berdiri ni Ustaz. Jadi mesti selepas rokok tu, dia bangun sampai Allah liman hamidah tu, dia nak sujud tu, dia kata jangan duduk. Orang sembahyang duduk selalu dia duduk dulu baru dia sujud. Ni tak, dia kata teruskan berdiri. Tapi dia kata sujud tu dia kata lebih daripada rokok. Jadi saya tanya sampai lebih tu, kita nak lebih tu kita kena berpaut kepada betis kita Ustaz, kepada sampai kita hampir kepada pergelangan kaki kita. Bila kita sampai hampir pada pergelangan kaki kita, kita lebih tunduk daripada rokok. Dia kata, jadi dekat pertama mesti buat macam tu, kalau tidak dia kata tak sah sembahyang. Jadi kalau kita boleh, jadi kalau kita berdiri tu, kita sujud tu, kita lebihkan. Jadi saya tanyalah, kaki kita kena pegang betis ke? Ya, kena pegang betis, dia kata. Okey, kalau pegang betis tu pun,
tak lebih juga daripada rokok. So kita sampai hampir ke pergelangan kaki. Kita berdiri tu. Baru kita bangun. Dan kita mampu buat macam tu. Adakah itu lebih abdal daripada kita duduk dulu baru kita sujud? Bagi orang sembahyang duduk tu, Ustaz. Yang mana abdal? Sama ada dua-dua boleh buat semampu kita ataupun yang mana kita mesti buat. Terima kasih, Baik. Ustaz. Sembahyang duduk atas kursi ni, itu perbahasan panjang. Sampai ke ulama tulis antaranya satu kitab berkaitan dengan sembahyang duduk atas kursi. Cuma daripada sudut guideline dia, kalau kat Malaysia ni tak ada satu guideline yang jelas. Jadi bila mana datang ustaz ni cerita macam ni, ustaz ni cerita macam ni, banyaklah. Kadang-kadang kita nak pakai yang mana satu ni. Semua betul insya-Allah. Cuma kita ambil kaedah yang asal lah. Kaedah asal, sujud itu kaedahnya mesti lebih rendah daripada rukuk. Kan? Cuma bila mana kita nak pastikan dia itu dalam keadaan lebih rendah, contoh kalau kita tunduk tadi, kita pegang betis kita yang menyebabkan kita ni tak mampu atau kita sakit dengan kedudukan kita, maka tak perlu buat macam tu. Maka kita duduk dan kita tunduklah semampu mungkin, dan masa tu kita memang dah qasad atau niat memang kita nak sujud. Walaupun kalau kita nampak seumpama hampir-hampir sama je dengan rukuk, tapi sebab kita dah tak mampu, kaedahnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tak taklifkan sesuatu yang luar daripada kemampuan kita. Dan wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj, dan tidaklah dalam agama ni ada benda yang disusahkan. Kan? Maka kita buat mengikut daripada kadar kemampuan kita. Kalau kita mampu rendahkan, maka rendahkan. Kalau tak mampu rendahkan, maka sujudlah. Sama ada dalam keadaan duduk tadi, mengikut kadar kemampuan kita, yang kita niat memang sujud, ya Allah, inilah kadar yang aku mampu. Walaupun mungkin tak sampai kepada kedudukan rukuk atau sama, tapi ini saja aku yang mampu, ya Allah. Kan? Jadi pada zahirnya, hukum itu dah selesai lah. Daripada sudut terima tak terima itu kerja Allah, bukan kerja kita lah, insyaAllah. Kan? Jadi dia banyak sangat perbahasan, pendapat. Cuma kita ambil pendapat yang kata ambil kaedah. Sujud mesti lebih rendah daripada rukuk. Kata cuma kita buat itu mengikut daripada kondisi atau keadaan kita. Kita yang sakit je, kita yang tahu. Kan? Kalau orang lain dia tengok macam tak sakit je, ya. Sebab kita mampu dalam keadaan macam ni. Tapi kalau buat macam ni, kita tak mampu. Maka kita buatlah mengikut daripada kadar kemampuan kita, insyaAllah. Yang penting jangan sampai menimbulkan kemudaratan. Wallahu'alam. Tapi kalau kita mampu. Contoh saya alhamdulillah Ustaz, saya mampu sujud tu, saya pegang pergelangan betis saya tu hingga hampir ke pergelangan kaki sambil berdiri tu, saya mampu Ustaz. Jadi adakah itu lebih baik daripada saya duduk? Kalau boleh buat macam tu, boleh buat, tak ada masalah. Sebab kalau buat macam tu, dia akan jadi lebih rendah daripada yang rukuk tadi. Maka jelas menunjukkan bahawa kita sujud itu lebih bawah, kan? Kalau mampu buatlah, tidak ada masalah. Tapi kalau ada masanya, dia mampu, dulu mampu. Tapi ada masanya saya dah kebiasaan daripada dulu, dah bertahun-tahun. Memang kita duduk dulu bangun rokok. Sekarang baru kita diperkenalkan dengan cara kita boleh berdiri sampai kita boleh pegang pergelangan betis kita hingga ke kaki tu. Tapi ada masa saya duduk juga atas kursi dulu, baru saya sujud. Tak apa kita buat dua-dua, Ustaz. Boleh duduk atas kursi tersebut, tapi pastikan itu lebih rendah daripada rukuk kita. Itu keadaan dia. Kalau sekali kita berdiri, sekali kita duduk pun tak ada masalah, Ustaz. Boleh, sebab kedua-dua pun ada ijtihad daripada ulama semua. Kan? Bila saya semayang sendiri tanpa imam, Ustaz, saya duduk dulu atas kursi, baru saya sujud dengan memegang pergelangan kaki saya. Tapi bila saya semayang sendiri, Ustaz, automatically saya duduk dulu baru saya sujud. Tak apa ya, Ustaz? Boleh, insyaAllah. Dah terbiasa kan? Terbiasa. Alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Sama. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Nak tanya lagi satu tentang kalau kita solat jemaah, kan yang duduk atas kursi digalakkan untuk barisan yang paling tepi supaya syaf tu tak mengganggu kan. Tapi kadang-kadang bila kita dah duduk tepi, tiba-tiba orang yang kemudian tu dia datang, dia sambung ke sebelah kita kan, maksudnya kita dah jadi tengah-tengah.
So macam mana tu Ustaz? Satu, keduanya kedudukan kerusi tu, kaki kerusi dengan yang jemaah yang lain tu, macam mana kedudukan kerusi tu untuk yang sebenar-benarnya Ustaz? Uh, Pernah ditegur oleh seorang ulama, saya ingat, kalau kita ni sembahyang atas kursi, kalau dalam saf tu duduklah hujung sikit. Maksudnya kita ambil pot kita hujung. Melainkan kalau sekiranya saf tu tak penuh, kita tengok orang dah tak ada, kita masuklah, rapatkan saf. Dan tak boleh kekal dalam keadaan hujung. Tiba-tiba ada orang datang, tak apalah, tak ada masalah, kekallah dalam keadaan macam tu. Kan? Satu. Yang kedua, kedudukan kakinya macam mana? Tengok. Kalau kita duduk ni dalam keadaan belakang kita, memang kita dah tahu dah, adat ni memang tak ada. Soft orang perempuan ni satu je contoh. Kan? So kalau boleh, kaki depan itu adalah kita letak dengan sama dengan soft. Maksudnya kaki belakang biar duduk belakang lagi. So umpama kaki kita akan jadi sama dengan kaki orang yang berdiri tadi. Tapi kalau sekiranya kita tahu belakang ni akan ada orang juga datang, maka kaki belakang kerusi itu duduk pada line soft. Maksud kita akan kehadapan daripada orang lain. Ini supaya apa? Supaya kita tidak mudaratkan orang yang duduk belakang. Ini dia punya antara guideline yang dibahas oleh para ulama lah. Allah. Maksudnya kerusi, kaki kerusi, kalau katakan belakang tu tak ada, kaki kerusi depan berada di sama deret dengan jemaah yang lain. Sekiranya ada jemaah dekat belakang, kerusi belakang dikedepankan sama dengan kaki jemaah yang lain. Maksudnya kaki hadapan kerusi lagi ke depan lah Ustaz. Ya, betul. Betul. Jadi tak secara langsung Ustaz, masa kita tak ada jemaah lain di belakang tu, dengan tak secara langsung kita berdiri sama selari dengan jemaah lain. Masa duduk betul. Sebab aja kita nak jaga tapi masa kita berdiri sama dengan jemaah lain, tapi masa duduk je kita ke belakang, ya Ustaz? Masa permulaan berdiri tu. Alhamdulillah. Jadi makna kita selari berdiri dengan jemaah lain. Jadi makna kaki kursi tu duduk selari dengan jemaah. Ya, betul. Betul Ustaz. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira Ustaz. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita dalam urusan agama. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman. Terima kasih kepada sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita hari ini. Selepas ini kita ada kuliah isyak bersama dengan Fadil Ustaz Yang Ma'arif Dato' Abbas bin Nurdin dengan bab hibah. Yang ini saya mewakili Gemenur Iman. Mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu datang daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita sebagai menutup majlis. Mohon sekali lagi Fadil Ustaz untuk membacakan doa, tasbih kifarah dan surat As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa assalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.